Allah tuan-tuan, akal manusia ni sentiasa berfikir. Kita ada 4-5 mikrofon hari ni, kamera kita. Ceramah di sini, satu dunia tengok. Akal. Isteri kita di rumah tengok ceramah. Mana laki aku tak nampak bapak kamu mana? Kameraman tu pun ambil lah gambar orang. Ambil gambar Ustaz Kazim seorang. Apa bodoh betul kameraman. Dia marah pula kameraman. Dia nak tengok gambar suami dia. Kenapa mak nak tengok? Takut bapak kamu pergi tempat lain. Bukanlah kira orang tua tu. Oh, nampak tak? Sebab tu orang perempuan, kalau dia pergi kenduri kahwin, selagi dia tak tengok pengantin, dia tak balik. Nasi dah makan, telur dah dapat, baliklah Kak Leha. Dah, aku tak tengok lagi pengantin. Lepas dia tengok pengantin, dia puas hati baru balik. Pasal pengantin laki-laki bukan laki dia. Selamat tu dia. Jangan tanya tentang rezeki. Siti Hajar tak tanya tentang rezeki. Siti Hajar tak tanya nak jadi apa pada kami anak beranak. Saya yakin pada Allah. Allah tidak akan sia-siakan kami, abang. Abang baliklah ke Palestin. Tinggallah kami berdua di sini, abang. Allah tak akan sia-siakan kami. Itu jawapan orang beriman. Bayangkan tuan-tuan, 2 beranak malam-malam gelap. Elektrik tak ada, lampu jalan tak ada. Sunyi sepi, tak ada orang. Tak ada pula Siti Hajar kata, tak guna punya lelaki. Pandai-pandai bawa orang letak di Mekah, dia balik. Celaka betul. Tak ada cakap macam tu. Akhirnya jadi apa tuan-tuan? Ni sampai sekarang. Peristiwa korban ambil pada kisah dia orang. Peristiwa haji, peristiwa umrah ambil daripada dia orang. Sa'i ambil daripada dia orang. Tawaf ambil daripada dia orang. Datang ke Baitullahil Haram pun ambil daripada dia orang. Sampai makam Ibrahim ada. Sampai hijir Ismail ada. Ini dia kesan daripada orang yang taat kepada Allah. Bila Allah perintahkan, pergilah hijrah. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 1, kalau kita nak berhijrah daripada benda yang tak baik kepada benda yang baik, jangan fikir tentang rezeki. Rezeki Allah utuskan. Rezeki Allah jaga. Rezeki Allah bagi. Tak akan terputus rezeki selagi mana kita belum mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melalui beberapa fasa hijrah. Hijrah daripada alam ruh. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Semua orang menjawab bala. Tapi kita tak ingat. Kita tak ingat bila Allah tanya dekat kita, bukankah aku ni Tuhan kamu di alam roh? Di alam roh tu tak tahu alam tu macam mana. Roh semua. Badan tak ada, body tak ada, tubuh tak ada, jasad tak ada. Yang ada cuma roh. Pada alam itu Allah bertanya kepada kita semua. Bukankah aku ini Tuhan kamu semua? Ruh semua menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Ustaz, tak ingat lah Ustaz. Ada jawab. Ustaz, saya tak ingat. Bila masa Tuhan tanya kat saya, dia kata pula. Dia tengok Tuhan tu pak saudara dia. Bila Allah dah bagi tahu yang Allah pernah tanya kita, memadailah kita wajib percaya. Allah pernah tanya kita. Allah bukan pembohong. Kalau manusia macam kita ni bohong. Tak boleh percaya. Ustaz dari mana? Kota Kinabalu. KK. Bila sampai? Bila touchdown, touch and go-nya bila? Baru sat-sat. Sat-sat tu bila? Sat-sat tadi pukul 7. Sat-sat tadi pukul 6, pukul 4. Nak cakaplah pukul 4. Tapi nak bagi tunjuk kata hebat tu, baru sat-sat turun. Orang Kedah kata sat-sat. Sebutlah pukul 4 petang tadi turun di KLIA. Sampai di Semenyih pukul 6. 6.50 sampai di bergerak ke surau tuan-tuan. Sampai di sini 7.25 tak jumpa lagi surau. Rupanya pergi section 12. Mabuk ke apa ke waste tu tuan-tuan ni. Pusing sana, pusing sini, baru jumpa lah 15 rupa dia. Patut tak jumpa. Kita salahkan waste kita yang bodoh bercari tak kena. Wahai Ustaz, Ustaz dari Sabah boleh sampai ke tempat kita orang Ustaz.
Jauh tu Ustaz. Wali. Wali kan terbang. Saya pun kategori wali lah tuan-tuan, naik kapal terbang tuan. Tuan-tuan, manusia kadang-kadang dia cerita tu, dia tokok, dia tambah nak bagi hebat. Padahal tak ada apa pun. Itu manusia suka menokok, suka menambah. Allah Ta'ala sadaqallahul azim. Kan kita baca Quran, dia ada lagu penutup tu. Kita kalau dengar musabaqah, bila lagu penutup tu, mula-mula pejam mata. Bila dengar lagu penutup nak habis tu, celek mata tu. Wah. Dia ada lagu khas nak penutup tu. Oh, jelek tu. Dia ada lagu tu. Sadaqallahul azim. Habis. Waktu sadaqallah tu, tak ada siapa menguap. Waktu hak lain-lain tu, menguap. Waktu dengar ceramah, punya ramai menguap. Bila masa tak menguap, wabillahi taufik wal hidayah. Seorang pun tak menguap, tuan-tuan. Bangkit lega. Apa makna sadaqallah? Sadaqallah, maha benarlah Allah yang maha agung. Allah kata, maha benarlah Allah yang maha agung. Maknanya Allah tak berbohong. Bila Allah kata, kita pernah ditanya, siapakah Tuhan kamu? Kita semua menjawab Allah. Memadailah kita percaya. Kita pernah mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Waktu itu, tak ada apa-apa. Senang. Tak ada cabaran. Dan kita tak ingat pun waktu roh tu. Senang. Tapi bila roh tu ditiup, berhijrah masuk dalam badan kita. Bila ibu kita mengandungkan kita, ditiupkan roh masuk. Cabaran di dalam rahim ibu lebih daripada cabaran di alam roh. Yang kita duduk pada masa itu namanya alam rahim. Kita ni laki-laki tak boleh mengandung walaupun kita nama Abdul Rahim. Sebab tak ada rahim. Yang ada rahim ialah perempuan. Potensi untuk perempuan mengandung adalah cerah sebab dia ada rahim. Bila ditiup rahim. Semalam saya baca satu kenyataan seorang perempuan, dia kata dia tak tahu siapa yang mengandungkan dia. Dia mengandung 5 bulan. Kemudian dia tak tahu siapa yang mengandungkan saya. Kau. Pandai pula menjawab. Saya pernah jumpa satu budak perempuan, mak dia datang jumpa saya, nak letakkan anak dia yang mengandung di sekolah saya. Dia kata, Ustaz, nanti dah habis bersalin, saya ambil balik anak saya. Baby tu saya serah pada Ustaz. Jadi saya tak nak dia duduk di rumah saya, nanti jiran saya nampak malu saya. Jadi dia duduk di sekolah Ustaz, Ustaz bela lah sampai dia bersalin. Saya kata, kenapa tak suruh suami dia bela? Tak ada suami Ustaz. Oh, siapa yang mengandungkan dia? Ustaz tanyalah sendiri. Siapa yang mengandungkan akak? Akak beritahu. Tak tahu Ustaz, orang ramai. Astaghfirullahaladzim. Tak dapatlah saya nolong tuan-tuan. Hai, mampu budak-budak sekarang ni tahu hara ni. Tuan-tuan, bila duduk di alam rahim, cabaran dia lain. Sebab tu di alam rahim tu macam-macam. Ada orang cabaran dia apa? Dia mengandung luar rahim. Ada perempuan yang macam itu. Ada yang bersalin tak cukup bulan. 7 bulan setengah doktor dah paksa keluar. Duduk dalam peti tu punya lama tuan. 1 kilo 30 gram je. 300 gram. 1.3 kilo besar handphone je. Hidup ke tidak anak aku ni ya Allah. Cabaran tu. Cabaran waktu itu doktor dah tahu dah jantung tak elok. Oh, cabaran. Tetapi pada masa berada di alam rahim, cabaran kita senang. Kita tak payah uruskan diri kita. Makan, minum, Allah uruskan.
Jangan tuan-tuan faham bila duduk di alam rahim, apa yang mak makan, anak makan dalam perut. Jangan macam itu. Jangan tuan-tuan faham macam cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang. Bendahara bawa buah nangka, Sultan punya. Tiba-tiba perempuan mengandung. Datuk, saya teringin buah nangka. Kasihanilah patik, Datuk. Tidaklah dapat aku berikan kepada kau. Ini adalah kepunyaan Sultan, kata Syarif Medan. Slow ya, Pak Malau. Kejap dia jadi Pak Malau. Kejap dia jadi Datuk Bendahara. Kasihanlah Datuk. Yang teringin makannya ialah anak dalam perut patik, Datuk. Menung tu. Lalas dia belah, dia bagi makan. Bawa ke istana Mahmud Jun. Jahat betul. Pak Ma'un, tuan-tuan. Kejap dia menyanyi, kejap dia Pak Ma'un. Waktu dengan P. Ramlee, dia jadi Pak Lawak. Waktu di sana jahat. Ampun tuanku, nangka tuanku ni dah ditebuk oleh ni. Siapa yang makan ni? Oh, panggil perempuan mengandung tu. Akhirnya tuan-tuan, dibelahnya perut perempuan tu. Dikeluarkan baby tu, tengah duk pegang nangka. Tuanku, ada nangkanya tuanku, kata dia. Oh, jahat betul tuan-tuan. Tuan-tuan ingat bila makan nangka, budak tu pegang ngap dalam perut tu. Sebab tu kita jangan duk marah anak kita mengandung, duk makan sambal, duk cucuk dengan sambal pok. Hai, makan sambal tu pedas tu. Kesian budak dalam perut. Kak Leha ingat budak dalam perut tu nganga. Oh, pedas. Air. Tuan-tuan ingat budak macam tu ke? Lain. Cabarannya walaupun mengandung 2, muat. Walaupun kembar, muat. Walaupun kembar 3, muat dalam rahim ibu. Dahsyat. Sebab apa? Sebab dia berada di alam ruh. Dia tak sama dengan alam dunia. Alam ruh, relax. Tapi walaupun berada di alam ruh, dah ada manfaat kepada dia kalau kita bacakan dia Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Diberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan akal. Sebab tu waktu nak lahir tu, waktu lahir tu pun Allah dah bagi dah pendengaran. Budak-budak yang lahir tu dah dengar dah. Mata tak nampak tapi telinga sudah mendengar. Sebab itu bila kita ni lahir anak saja, kita azan. Dia dengar. Bila isteri kita mengandung, kita baca Quran selalu. Dia dengar budak tu. Sebab Allah bagi dalam Quran, Allah sebut. Lahir saja, dia dengar dah. Dia dengar bunyi itu, dia dengar bunyi ini. Sebab tu dia terkejut bila dia tidur. Aiman, jangan bising. Adik tidur. Nampak tu. Dia jaga, dia terkejut. Maka tuan-tuan yang saya muliakan, bila berada di alam, dia pindah kepada alam dunia, dia hijrah ke alam baru. Alam dunia, alam yang lagi dahsyat daripada alam rahim. Alam kita sekarang ni, alam dunia, cabaran dia lagi dahsyat daripada alam dalam perut ibu. Alam dalam perut ibu dalam air. Alam dalam perut ibu gelap. Alam dalam perut ibu sempit. Tapi kita tak sedar. Tak sedar dia. Dia sedar tu pun dia nak keluar beranak. Tetapi apabila kita dah hijrah ke alam dunia, cabaran dia lain. Cabaran dia lain, tuan-tuan. Tadi saya cakap kalau kembar 2 orang dalam perut tak terasa. Kalau sempit 3 orang kembar dalam perut ibu tak terasa sebab alam rahim. Tapi kalau berhimpit-himpit sekarang, terasa tak? Terasa. Apa yang terasa ya? Nombor 1, bau. Tangkap kepala. Tak mana faham? Tak faham sudah. Bau ketiak. Duk rapat-rapat ni bau. Tangkap kepala. Cari Panadol. Bau. Lagi. Belaga. Lutut. Lagi. Tak boleh nak lunjur. Lagi. Abang ni semayang ke apa ni? Pakcik ni. Dia semayang. Solat ke tak sihat? Dia semayang. Ni abang-abang ni. Ya.
Oh, tak kena. Sebaik-baiknya duduk kat luar lah. Ya, ya, okey. Baik. Okey. Di mana saya sebut tadi? Lupa. Lunjur tak boleh. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita duduk di alam dunia, dia akan jadi sempit, dia akan jadi luas, dia akan jadi sesak sebab dunia. Maka bila kita berada di alam dunia, persiapan untuk dunia ni Allah Ta'ala bagi kemah. Yang alam rahim tadi, yang alam roh tadi, tak apa. Sama ya, tak ada apa beza. Datang ke dunia je tuan-tuan, Allah Ta'ala dah buatkan persiapan kepada kita supaya kita ni tak rebah. Ni baru nak masuk tajuk. 25 minit bercakap, baru nak masuk tajuk tuan. Ubah sebelum ubah tuan. Sebab itu, sebelum kita ni, bila kita duduk dalam dunia, Allah nak bagi kita selamat, Allah Ta'ala bagi kita beberapa perkara. Ikut perkara ini kalau kau nak selamat. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita. Nama dia apa? Hidayah tabi'i. Hidayah semula jadi. Dalam dunia ni tuan-tuan, kalau penat, lawannya tak penat. Kalau sakit, lawannya tak sakit lah. Bahasa dia apa? Kalau sakit, lawannya sihat. Kalau seronok, lawannya sedih. Kalau menangis, lawannya dia berdua. Mati, lawannya hidup. Perempuan, lawannya laki. Pondan. Sebab ada orang kata, Ustaz, kita kena menerima kepelbagaian ciptaan Tuhan. Allah menciptakan lelaki, Allah menciptakan perempuan, Allah juga menciptakan pondan. Ya, tapi Allah sebut dalam Quran, diciptakannya berpasang-pasangan. Kalau lelaki, pasangannya perempuan, pondan pasangannya apa? Pondin. Ini kadang-kadang manusia, dia tak mau terima hidayah tabi'i. Hidayah tabi'i itu kena terima. Sakit, cari makan. Salah. Sakit, cari ubat. Lapar, pergi tidur. Tak, lapar pergi makan. Itu namanya tabi'i. Sedih, apa jadi? Menangis. Seronok jadi apa? Ketawa, seronok. Itu nama dia hidayah tabi'i. Jarang orang yang bila lapar-laparnya tidurlah, jarang entah. Sedihnya. Apa yang kau ni? Tu gila nama tuan. Hidayah tabi'i ini Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi pada kita udara. Bernafaslah dengan udara. Bernafaslah. Dan takkan ada udara itu Allah jadikan penyakit. Ulang balik. Tidak akan dijadikan penyakit ataupun menyusahkan manusia dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Adakah kita boleh kata hari ini udara boleh bawa penyakit? Oh, sudah. Tapi Allah suruh bernafas dengan udara. Allah suruh bernafas dengan hidung. Hari ini manusia lagi cerdik pada Allah. Siang malam pakai topik. Tak pakai penyakit. Mana ada bukti? Berhati-hati tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita hidung ni elok bernafas. Saya tengok pramugari dengan pramugara ni. 2.5 jam saya terbang tu. Duduk pakai. Hang tak lepas. Hang selesa. Kena cek balik tuan-tuan. Kita hari ini duk belajar tentang ilmu apa? Ilmu akhir zaman. Ilmu akhir zaman. Apa dia? Fitnah akhir zaman. Dajjal. Apa dia tanda Dajjal? Di dahinya tertulis
kafara. Dajjal tu, dia datang dekat dahi dia, dia tulis kafara. Jaga-jaga. Adakah kita nak berjaga-jaga dengan kafara hanya bila Dajjal sampai atau bila? Saya ulang balik. Adakah kita nak berhati-hati dengan kafara tu bila Dajjal datang atau bila kita nak berhati-hati? Sekarang ke bila? Sekarang. Jangan tunggu Dajjal, tak apa, tunggu Dajjal tak tahu, tak apa. Apa yang dia bawa, apa yang dia faham, apa yang dia sebarkan kepada kita, Allah dah pesan dalam Quran, siasat, kaji, teliti. Jangan percaya bulat-bulat. Sehinggalah nanti mereka akan merosakkan kamu, agama kamu, cara semayang kamu pun mereka rosakkan. Hari ini jadi sungguh. Saya masuk dalam hotel tadi, nak semayang, nak siap datang sini, dia tulis dekat pintu lift, only human wear a mask. Dia letak gambar orang, dia letak gambar alien. Maknanya siapa yang tak pakai mask, alien. Nasib baik dia buat alien, kalau dia berberuk, saya koyak dia punya stiker tu. Dia kata hanya manusia yang pakai mask, yang tak pakai tu alien, kata dia. Sedangkan Allah Ta'ala bagi udara bersih, Allah Ta'ala bagi hidung kita. Dalam hidung ni ada bulu hidung, ada segala benda, tuan-tuan. Jamin selamat. Hari ini jadi susah hati kita. Lama-lama oksigen tak cukup. Sebab tuan-tuan dah halang pernafasan tuan-tuan. Apa jadi bila oksigen tak sampai ke paru-paru tuan-tuan? Jadi kita hari ini dah ada satu hidayah, nama dia hidayah tabi'i. Buat, minum, makan. Allah Ta'ala bagi kepada kita hujan. Balik buka dalam surah An-Nahl, boleh buka surah dalam surah Ar-Ra'd, cerita tentang hujan. Ayat dalam hujan tu, dalam Quran tuan-tuan, cerita dalam Quran cerita pasal hujan berapa banyak? Allah kata, wa nunabbidu minas sama'i ma'a, diturunkan daripada langit hujan, liyutahhirakum bih, supaya kamu bersih dengan air hujan. Allah sebut dalam Quran, liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum ar-rijz syaitan. Yang keduanya, supaya menghilangkan gangguan syaitan. Wa liyarbita ala qulubikum, supaya hati kamu jadi teguh. Wa yusabbita bihil aqdam, supaya kedudukan kamu jadi kuat. Ada 4 hujan sebab Allah turunkan hujan. Pertama, membersihkan kamu. Hari ini dah set dalam minda, jangan kena hujan demam. Jangan kena hujan asid. Jangan main hujan asid. Jahat betul hujan. Sedangkan hujan itu rahmat. Tapi hari ini dibagi tahu oleh orang kafir pada kita, hujan asid, hujan asid. Agak-agak Allah ke yang buat hujan asid atau manusia yang mencipta hujan asid? Mana mungkin Allah Ta'ala kata dalam Quran bahawa hujan itu bersih, tiba-tiba hari ini asid. Melainkan manusia yang pergi tabur di atas nu supaya jadi asid, jadi hujan. Yang kena cari ialah manusia mana yang merosakkan alam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, berlakunya kerosakan di langit, di darat, di laut, berpunca pada tangan-tangan manusia. Selagi mana kita tak mengubah pahaman ni tuan-tuan, maka kita akan jadi rosak. Kita benci dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Hanya kerana pahaman yang ditulis di dahi Dajjal itu, pahaman yang dibawa, apa yang ditulis di dahi Dajjal itu, kita terima bulat-bulat. Kita tak semak. Sebaliknya, apa yang Allah kata, kita siasat habis-habis. Yang hak ditulis di dahi Dajjal, mana ada orang siasat? Dia kata apa pun kita ikut. Dia suruh buat apa pun kita ikut. Tapi yang Allah Ta'ala dalam Quran sebut, berapa ramai yang bantah. Dah sampai masanya kita melaksanakan hukum berlandaskan Quran, ya. Hukum hudud dan sebagainya.
Cuba tanya, agak-agak siapa yang akan jawab? Kita kena mengkaji ya perintah ni ya. Nampak? Yang perintah Allah kau kaji, hak perintah Kak Farah tadi. Kenapa tak kaji? Hijrah di mana yang kita? Nabi Muhammad, dia bawa manusia, umat dia pergi ke Madinah pada masa itu supaya boleh ikut Quran. Kita hari ini dah ada Quran, ikut sajalah. Dah bantah. Ustaz, masa bila saya bantah Quran? Memang abang tak bantah, tapi abang tak percaya Quran. Allah kata dalam Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata pada malaikat, kami nak jadikan Adam sebagai makhluk. Manusia yang pertama ialah Adam. Tapi yang kita percaya hari ini, manusia asal pada beruk. Yang tu kita kata, kita percaya pada Quran. Kalau tuan-tuan kata, tuan-tuan ni anak cucu beruk, tak apa. Tuan-tuan yang saya muliakan, anak-anak cucu beruk yang dihormati. Marah tak tuan-tuan? Marah kan? Siapa yang hari ni sampai sekarang tak boleh ubah? Kita bukan anak cucu beruk. Kita anak cucu Adam. Allah kata dijadikan manusia dan jin untuk beribadat pada Allah. Kalaulah manusia asal pada beruk, takkan beruk sembahyang. Tak makan beruk, puasa. Mustahil. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tabi'inya apa? Allah jadikan hayawan, Allah jadikan pokok, Allah jadikan seluruh alam ini untuk manfaat kita. Lembu manfaat kita, ayam manfaat kita. Tapi hari ini pahaman-pahaman pelik-pelik sampai. Jangan makan daging, kolesterol. Jangan makan ayam, menghina ayam. Jangan sembelih, seksa pada ayam. Habis itu, nak makan apa? Kita makan vegetable. Vegetarian lah kita semua. Lah. Habis itu lembu, biarkan. Ini tuan-tuan, dia mari dah satu pahaman yang menjadikan kita jangan ikut agama banyak. Kita buat cara hidup kita sendiri. Oh, bahaya tuan-tuan. Kalau ini sampai pada kita, kita tak ikut kepada Quran, dia jadi rosak. Nombor satu, nama dia hidayah tabi'i. Nombor dua, hidayatul khawas. Hidayatul khawas, hidayah panca indera. Nak hidup dalam dunia ni tuan-tuan, cabaran sangat hebat. Allah bagi dekat kita mata, tengok. Allah bagi telinga, dengar. Allah bagi hidung, bernafas. Allah bagi pada kita lidah, berkata-kata. Allah bagi pada kita panca indera. Tengok betul-betul, kaji betul-betul, berjalan betul-betul. Jangan tak guna kepala otak ni tuan-tuan. Supaya kita tak rebah. Banyak orang yang ada mata tak tengok, ada otak tak fikir, ada telinga tak dengar. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu macam binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada binatang ternak. Oh, ni dia hijrah kita ni. Allah bekalkan kita dalam dunia ni, mata suruh tengok. Bukan suruh ngumpat. Kita bila tengok mata, terus ngumpat. Tengok je mata, tengok je orang, terus tengok kawan. Nampak tak? Kita duduk dengan kawan, dia lalu. Mata pun tengok dia, kemudian berapa ramai yang mengumpat dengan mata dia, tuan-tuan? Oh, dahsyat ni, tuan-tuan. Takut kita ni. Saya duduk di airport, jalan di airport, menyuruk balik tiang, tuan-tuan. Takut. Hak Mak Saleh, hak orang Sepet, hak orang Melayu, hak orang ni pakai. Oh, aduh, menyuruk balik tiang. Tapi ngendak juga. Aduh, ya Allah. Oh, mata. Ni, telinga ni. Oh, duk dengar orang ngumpat. Lidah ni, seronok join ngumpat. Allah Ta'ala jadikan panca indera ni supaya kita jadi orang baik. Jangan salah gunakan panca indera ni. Ni, jari-jari ni guna untuk kebaikan. Bukan pergi tulis yang bukan-bukan dalam Facebook, TikTok. Bukan boleh pergi komen tak tentu hala, tuan-tuan.
Kita hari ini memang kita tak mengumpat dengan mulut, tapi mengumpat dengan tangan. Bila nak hijrah ni tuan-tuan? Saya seronok kalau abang-abang haji semua sini tak ada TikTok, tak ada Facebook, selamat. Instagram tak ada, Twitter tak ada, apa pun tak ada. Abang-abang haji kurang dosa. Saya ni hak banyak menentang ni, Allah. Sebab tu saya jarang nak tengok tuan-tuan. Nak komen. Sekali lagi kalau aku komen, dosa pula. Bila kita komen je, berderu masuk pula. Macam-macam bahasa. Woi, bodoh. Semuanya terbit. Bodoh ada, walaun ada, waluntit ada. Semuanya ada semua. Walaun, walanun, semuanya ada ni. Boleh tak tuan-tuan, kita ni hijrah. Kalau kita duk bergaduh pasal politik sekarang pun, bukannya mengundi lagi. Nanti, waktu pilihan raya sampai, tuan-tuan pangkah. Dah, selesai salah. Jangan pangkah sekarang, tak laku. Ustaz Kazim datang, pangkah. Tok Imam jadi imam, pangkah. Pangkah, mengundi 12 hari bulan. Nanti 12 hari bulan, pangkah. Sekarang kita buat kerja sama elok-elok. Ini tidak. Orang kita ni, kerja dia memangkah setiap hari selama 5 tahun. Bayangkan. Setiap hari selama 5 tahun bercakap soal politik. Mengumpat boleh, memfitnah boleh, mengata boleh. Allah. Akhirnya kita mati dalam keadaan kita mengata orang. Sayang tuan-tuan. Allah jadikan lidah untuk ingat pada dia. Allah jadikan lidah untuk baca Quran. Allah jadikan lidah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bukan mengata pada orang. Jadi benda-benda macam ni menjadikan kita mengata ada orang yang saling mengumpat kerana perbezaan politik. Ada orang yang saling bergaduh kerana perbezaan pahaman. Perbezaan pahaman. Bila kau buat salah, kau buat salah, aku buat betul, bergaduh pula. Tuan-tuan tak nak ke jadi macam dulu-dulu saya tengok dalam surau ni ramai orang sebaya dengan saya 50-60an ke atas. Tok Imam muda baru 28. Berapa 20 apa? 30 muda. Saya tua pangkat ayah dia. Abang-abang haji. Cuba kita hidup tahun 70-an. Ingat balik kenangan tahun 70-an. Teringat lagu Arab Azmi. Terkenang semasa dulu hatiku merasa rindu. Teronok tuan-tuan. Dulu mana ada catering. Kenduri kahwin gotong royong. Kak Leha, Kak Nak, Kak Tipah bawa pisau. Potong bawang, potong kentang. Abang Bidin pasang kemah. Dulu mana ada kenopi-kenopi semua. Semua letak kat balai raya. Angkat, bubuh dalam roda 3, susun, papan, duduk atas balai. Marhaban. Marhaban tak macam sekarang. Selamat bersanding pengantin baru. Itu marhaban dalam TikTok. Tiap hari marhaban tu menyampah aku tengok tuan. Dulu kita susun papan. Datang ustaz sana duduk berjanji pukul 9 pagi makan biskut kering. Cicah kopi tengah-tengah duduk marah hamba. Aduh. Terkepit tuan tu. Dia papan tu duduk susun terkepit. Diam tu imam tu. Dia hak sana bangun, dia terkepit. Dia bukannya main paku. Tuan zaman dulu susun. Tu nama dia balai. Orang panggil dia. Oi, masa tu seronok. Anak-anak muda kain tola good morning. Rokok dekat sini, telinga ni. Basuh pinggan tuan-tuan. Nampak? Seronok tahun 70-an, tahun 80-an. Yang bersilat, kerja bersilat. Yang pengantin sampai. Satu kampung masuk. Nak tengok pengantin bersanding. Masuk kepala kot tingkap. Muat. Tingkat cermin nakor tu muat. Bila nak keluar tak boleh. Ada. Tak boleh.
Oh, meriah. Mana tu? 70-an, 80-an. Mana ada gaduh. Sonok. Semayang terawih lagi sonok. Oh, Tok Bilal. Subhanal Malikil Ma'bud. Oh, yang budak-budak main polis sentri. Saya main polis sentri, tuan. Tok Bilal, kok ni selawat Allahumma salli ala Muhammad. Satu surah menjerit. Sallallahu wasallam alaihi. Nampak tu. Bunyi tu lain macam. Sallallahu. Bila nak habis? Nampak tu. Budak-budak tu berhenti. Lama lagi. Saat lagi habis terawih, budak-budak masuklah surau masjid, diam. Tok Bilal tengok, siapa yang menjerit tadi? Semua diam. Oh, itu tahun 80-an. Saya masih ingat di kampung saya di Batu Kurau, bila talqin, baca talqin di kubur, saya datang budak-budak tu. Baca doa atas kubur tu. Sebab apa? Sebab ada orang bagi duit 50 sen, 50 sen. Gini je. Tengah-tengah baca doa tu, dia bercakap pula. Siapa belum dapat? Sebelum dapat. Angkat tangan. Belum. Doa sebelah kiri, doa. Belum, tuan. Oi, seronoknya, tuan-tuan. Semayang seronok. Satu kampung seronok. Kenduri kahwin. Balik kampung raya, lagi seronok. Tak boleh balik dengan kereta. Tak ada kereta, naik bas, naik kereta api. Kereta api tiket habis. Bas ekspres tiket habis. Lori ayam. Saya pernah balik kampung, tuan-tuan. Tumpang lori ayam sampai kat Sungkai. Belasah lah janji aku balik kampung. Seronok. Berdebur-debur nak balik tu. Cuba tengok sekarang. Seronok balik kampung raya. Menantu sampai, anak sampai, ipar sampai, penuh kereta depan rumah. Tapi biras dengan biras tak cakap. Sebab di cermin kereta masing-masing ada logo. Yang ni hijau, yang ni biru, yang ni merah, yang ni kuning, yang ni apa pula ni tuan-tuan. Masing-masing bawa pahaman masing-masing. Akhirnya tak cakap. Dulu kita besan biras semua cari lemang dalam hutan. Cari buluh, cari daun palas. Sama-sama kita dengan ipar. Sekarang lantak kamu kalau aku baca ni. Dia bawa pahaman tu. Dulu tuan-tuan seronok berselawat sama-sama. Mari sekarang, diam. Tak ada selawat ke terawih? Tak ada, bid'ah. Masuk neraka. Oh. Masuk neraka tu dia balon. Akhirnya apa jadi pada kita sekarang? Kasih sayang dah tak ada. Perpaduan dah tak ada. Apa benda ni tuan-tuan? Hijrah apa? Nabi Muhammad hijrah ke Madinah membawa perpaduan muhajirin dan ansar. Kita pindah ke sini pun bawa lagi pahaman tu. Pengurusi itu benar-benar belah mana? Imam kita tu dia belah mana? Ustaz Kazim tak payah tanyalah, kita tahu dia belah mana kan tu dia. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Saya kalau orang tanya saya, Ustaz belah mana Ustaz? Boleh belah, saya cakap. Saya datang jauh-jauh dari Kota Kinabalu naik petrobang sampai tuan-tuan. Orang tanya Ustaz belah mana? Bodoh dia. Orang nak mengajak belah Islam, nak mengajak belah Allah, nak mengajak sebelah Rasulullah. Engkau masih tanya lagi, belah mana engkau? Kalau saya cerita pun saya belah mana tak pakai. Perak tak ada PRN tahu tuan-tuan. Apalah. Jom tuan-tuan. Bersatu kita. Kerana perpaduan itu Rasulullah aja berkasih sayang. Nuh tadi semayang di bawah. Saya pun semayang di bawah. Nuh di belakang tu. Surau kita ni tak muat ni. Baik kita cari jalan. Macam mana nak besarkan surau? Kan bagus. Lagi bagus. Kuliah maghrib tempat kita ni sambutan bagus. Tuan Haji, saya nak sponsor 5 ustaz. Saya sponsor. Kan bagus. Subuh kita ni makin kurang orang ni. Tak penuh lagi. Tuan Haji, apa kita buat kempen sembahyang subuh berjemaah macam sekarang. Kan seronok tuan-tuan hidup. Macam mana nak bagi ramai orang datang? Tak susah Tuan Haji.
Kita bagi makan nasi berani kambing, datang orang. Kan hidup seronok tuan-tuan kalau kerja sama. Ini tidak. Belah mana, belah mana. Baca Yasin tak boleh tau. Kita tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Oh, pening kepala tuan-tuan. Tu baca apa? Baca Al-Kahfi. Dah Al-Kahfi baca juga Yasin. Tak. Nabi tak buat. Oh, pening. Saya tak lancar Kahfi. Kalau itu saya tak nak baca lah. Saya tak lancar. Saya balik rumah. Rumah dia tengok TikTok. Nabi main ke TikTok? Tuan-tuan yang saya muliakan. Diberikan kepada kita bekalan. Khawas, gunakan benda-benda ini untuk kebaikan. Jari kita, mata kita, telinga kita, lidah kita. Nak selamat macam mana? Diam. Nak selamat, diam. Lidah, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah dia diam. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat? Falyakul khaira aw liyasmut. Bercakap yang baik ataupun diam. Kemudian nak hidup atas dunia ni lagi, panca indera tak cukup. Tak cukup lagi tuan-tuan, panca indera. Allah bagi pula satu lagi hidayah yang lain. Untuk kita ni jadi elok. Nama dia apa? Hidayatul akal. Hidayah akal. Sebab kita akan menempuh satu perjalanan yang memerlukan ketajaman akal. Kalau manusia tak ada akal, apa beza kita dengan binatang-binatang? Sebab tu tuan-tuan cuba tengok aircon. Akal manusia berfikir. Tengok kipas, manusia berfikir macam mana nak bagi gerak angin. Kipas tu pun tepi je, tengah-tengah tak ada pula dah. Ya Allah. Akhirnya buang lapun cendela, bubuh kipas helikopter. Itu akal. Kipas helikopter pasang 2 pun cukup. Pasang 5, terangkat jubah tu imam. Jenis tak pakai spindle, naik ke atas. Allah, tu nama dia akal. Ni nama dia mikrofon. Allah tuan-tuan, akal manusia ni sentiasa berfikir. Kita ada 4-5 mikrofon hari ni, apa nama, kamera kita. Ceramah di sini, satu dunia tengok. Akal. Isteri kita di rumah tengok ceramah. Mana laki aku? Tak nampak bapak kamu mana? Kameraman tu pun ambil lah gambar. Kan ambil gambar Ustaz Kazim seorang. Apa bodoh betul kameraman. Dia marah pula kameraman. Tuan-tuan. Dia nak tengok gambar suami dia. Kenapa mak nak tengok? Takut bapak kamu pergi tempat lain. Bukanlah kira orang tua tu. Oh, nampak tu. Orang perempuan macam itu lah nak tengok. Betul tak betul? Suami dia tamprin kat surau tu. Sebab tu orang perempuan kalau dia pergi kenduri kahwin, selagi dia tak tengok pengantin, dia tak balik. Nasi dah makan, telur dah dapat, baliklah Kak Leha. Ida, aku tak tengok lagi pengantin. Lepas dia tengok pengantin, dia puas hati baru balik. Pasal pengantin laki-laki bukan laki dia. Selamat tu dia. Buatnya laki dia mampu tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, nama dia hidayah akal. Sebab tu manusia dia makin lama makin canggih. Mikrofon makin canggih, surau makin canggih, lampu ni makin canggih. Kalau ramai, aircon automatik akan jadi lebih sejuk. Bila kurang orang, aircon automatik dia akan padam. Dia mengikut suhu badan kita. Sekarang canggih tuan-tuan. Cuba tengok kereta. Kereta sekarang tuan-tuan tak payah tanya orang, tanya kereta. Dia bagi tahu. Itu pun sesat pergi stesen 12. Tuan-tuan. La ilaha illallah. Tanya kereta je. Hai Prata, you are welcome. Parit ke longkang dibawa tuan-tuan. Aku kata parit perak. Canggihnya Proton tuan-tuan. Oh, teknologi Cina hari ni. Yang Cina ada yang kata Ustaz Cina RM2 Ustaz. Hari ni beli sok rosak. Itu tak bermutu. Yang bermutu kalah Eropah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab akal Allah Ta'ala bagi. Tetapi apabila akal yang Allah Ta'ala bagi itu digunakan pada benda yang lain, akal tak dapat berfikir dengan sempurna. Akal ni kalau kita elok, insya-Allah dia boleh cipta macam-macam. Tapi kalau akal tak guna dengan betul tuan-tuan, dia boleh bunuh diri.
Sebab tu Nabi kata hubbuka li syai' yu'ma wa yusam. Cinta yang melebihi had, dia akan jadi buta dan dia akan jadi pekak. Orang yang cinta melebihi had, dia jadi buta, dia jadi pekak. Dia tengok pakwa dia. Pakwa tak semayang. Tapi dia nampak macam semayang. Tu nama dia buta. Mak dia kata, lehoi, carilah laki-laki lain. Budak tu mak tengok tak semayang. Mak, benda boleh berubah, mak. Nampak tak? Nampak tak? Otak dah tak betul dah. Dengar pun tak nak dah. Dia jadi pekak. Entah. Sebab tu jangan mencintai lebih daripada had. Gunakan otak, akal. Berapa ramai yang tak ada akal? Datang jumpa saya, Ustaz. Saya dah terlanjur. Nampak? Saya dah terlanjur, Ustaz. Dengan siapa? Dia janji nak kahwin dengan saya. Habis tu, dia tinggalkan saya, Ustaz. Kita orang dah terlanjur. Kak, ni nama dia botol. Dalam botol ni, gelap. Ada racun. Kita tak tahu, kita ingatkan kicap. Kita pun minum, makan. Rupanya racun. Ya Allah, saya terlanjur makan racun. Itu baru nama dia terlanjur. Sebab tak tahu. Tak sengaja. Kalau akak buat projek, takkan terlanjur, Kak. Biar betul, Kak. Takkan akak tak dating, Kak. Akak mesti dating. Naik RX-Z dua-dua, Kak. Tak ada, kita naik EX5. Sama lah tu. Menjawab betul. Naik EX5 dua-dua duduk dalam raga motor tu. Melekat. Tak ada bonggol pun break. Kejap-kejap break. Kejap-kejap break. Sudah. Tiba-tiba kita orang terlanjur, Ustaz. Kepala otak kau terlanjur. Terlanjur ni kalau tak tahu, tak sedar. Itu terlanjur. Kalau itu akak bukan terlanjur akak. Oi, akal di mana? Dia bukan laki aku. Dia bukan suami aku. Apa pasal aku nak serahkan badan aku pada dia? Tapi dia cakap, Ustaz, lambang cinta. Tu bukan lambang cinta, Kak. Tu bodoh, Kak. Itulah terlanjur. Terlanjur lagi. Ya Allah, geramnya aku. Terlanjur kejadah apa? Di mana otak awak? Ustaz, dia janji nak kahwin dengan saya. Dia minta saya buat loan pen rakyat. Dia suami akak ke? Tidak. Dia pakwa akak ke? Tidak. Dia tunang akak ke? Tidak. Habis tu, dia minta saya buat loan 25,000 personal loan. Kemudian duit tu bagi dekat dia sebab dia kata dia nak buat bisnes. Kemudian bila dapat duit tu, bila kau tak ada angkat sekarang dah tak angkat terus. Jadi minta ustaz buat sembahyang hajat lah. Yang akak gatal bagi dekat dia, buat loan atas nama akak tu buat apa? Akak ada tak bagi resit ke apa ke, saksi ambil gambar hutang surat ke apa? Tak ada, sebab percaya kan. Jumpa bukan kat Starbucks je. Eloklah akak. Lepas tu akak suruh buat sembahyang hajat. Kenapa akak tak guna otak? Engkau bukan laki aku. Pasal apa aku nak bagi pada engkau? Ada orang yang telefon saya, Ustaz, bila nak dapat pelaburan tu? Pelaburan apa tuan? Tak, Ustaz kata kalau masuk 10,000, sebulan 1,000. Okey, saya dah masuk 10,000, tak dapat pun. Bila Ustaz nak bayar? Bila masa pula saya toki pelaburan ni? Keluar dalam Facebook, pelaburan patuh syariah, gambar Ustaz Kazim lagi macam tu. La ilaha illallah. Jadi Ustaz janji 10,000 sebulan 1,000. Masa bila saya janji? Itu scammer. Abang, waktu abang basuk 10,000, abang PM, kenapa abang tak call saya? Dah pasti saya tengok Ustaz, takkan untuk lebay menipu. Tak, bila abang dah bagi, abang tak dapat duit, pandai pula abang call saya. Cuba abang call saya sebelum abang masuk. Itulah menggunakan akal. Ini dah bagi, duit hilang. Telefon Ustaz Kazim, bila nak bagi duit? Lagi sekali saya cakap, kepala otak kau. Inilah dia tuan-tuan perangai kita. 3 pagi dia telefon saya. Saya dah benar. Ya, Assalamualaikum. Ya, faham bang?
Ustaz, tolong jamin saya. Jamin apa? Abang kena tangkap ke? Tangkap Ustaz. Ni, khaluat. Oh. Sekarang kat mana? Sekarang dekat lokap Jabat Agama. Saya tak nak tidur dalam lokap ni, Ustaz. Ustaz tu dah datang jamin. Tak apalah bang, dah pukul 3 bang. Esok lah bang. Ustaz tolonglah Ustaz. I beg you Ustaz. Saya kata hari ni hari Sabtu, mana ada beg? Tak ada. Tak ada bang. Lalu macam ni bang. Abang telefon isteri abang, minta dia jamin. Kalau saya nak telefon dia minta tolong, lama dah saya buat. Saya tak nak dia tahu Ustaz. Tolonglah. Macam ni abang. Abang waktu abang nak keluar, abang tak ada pun ajak saya. Bila dah kena tangkap pandai-pandai pula ajak saya join. Amboi. Otaknya di mana? Allah Ta'ala bagi kita ni tuan-tuan supaya kita tak rebah. Abang-abang ada isteri, jaga. Jangan skandal. Guna otak. Dia bini orang. Aku laki orang. Yang aku nak ngorak dia apa kerja dah? Bila dah ni kita pula ustaz saya skandal dengan bini orang. Otak abang waktu mengorak dia dulu di mana? Dah saya try ya ustaz, tak sangka pula dapat. Mana boleh ang sangka rebel bang? Ni sangka ni ang sangka rebel ni. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala dia bagi kita otak untuk berfikir. Orang yang otak dia cerdas, dia duduk dalam keadaan aman, maka dia boleh berfikir yang bukan-bukan. Cuba tuan-tuan tengok. Cina tu. Dulu mana ada produk Cina, tuan-tuan. Habis kuat mainan dulu, made in China. Tak pun pinggan mangkuk. Pinggan hak berat tu, bunga lebar-lebar tu. Tak pun cermin, nyonya putih muka tu, made in China. Sebab pada masa itu, negara mereka berkecamuk, berperang, bergaduh, berperang medan Tiananmen, Komunis lah apa semua. Otak profesor, otak mereka tak boleh nak fikir. Selepas 89, keadaan di aman, keadaan di China makin aman. Maka otak yang Allah Ta'ala bagi tu, mereka guna sungguh-sungguh. Mana ada gaduh-gaduh perang sama-sama tu. Tak ada. Aduh elok China. Akhirnya mereka hari ni kontrol kereta. Jepun pun tengok kereta China. Korea pun tengok kereta China. Hari ni kereta China dah duduk di rumah kita dah sekarang. Dulu kereta Jepun. Teknologi yang mereka ada sekarang, Masya Allah. Semalam saya nyembang dengan satu Cina di Kota Kinabalu. Saya keluar-keluar pada kereta dengan baju Melayu. Pakai sampin semua. Main dia bangun dengan isteri dia semua. Cina mana pula dah ni. Ustaz Kazim. Saya selalu tengok dalam YouTube, TikTok. Saya minat Ustaz. Oh ya. Ini kawan-kawan saya dari Cina. 10 orang bawa pelaburan 5 bilion sini Ustaz. Weh, toki orang tuan ni. 5 bilion Cina Ustaz. Punya kaya. Cuma tuan-tuan tengok sekarang, hak duk kaya sekarang. Sebab otak mereka. Mereka tengok orang tua ni sakit lutut. Mereka ciptakan motor guna elektrik. Basikal guna elektrik. Kenapa orang Melayu tak buat dulu? Berapa ramai abang-abang sekarang ni pergi masjid naik motor. 2-3 jam jalan. Saya pakai 2 biji saya pakai. Basikal. Canggihnya tuan-tuan. Hari ni kita mereka buat iPhone. Mereka buat apa? Bobo lah, ibu lah, semuanya ada tuan-tuan ni. Jepun buat Mazda. Mereka main kereta geli lah, jili lah, semuanya ada tuan-tuan. Pasal otak. Jepun lagi lama otak mereka ni elok. Pasal apa? Sebab tak bergaduh. Mana ada Jepun sama Jepun bergaduh. Naik bendera siang malam. Otak mereka fikir. Sebab tu daripada dulu. Tahun 41, tahun 43, mereka attack Melaya. Lepas saja mereka kena bom, mereka diam. Dulu mereka kata Asia for Asia. Asia for Asia. Jepun datang nak bebaskan daripada penjajahan. Sekarang tak payah Jepun datang. Di rumah tuan-tuan semua Jepun. Mesin basuh Jepun.
aircon Jepun, kereta Jepun, motor Jepun, selipar. La ilaha illallah. Sebab otak mereka boleh fokus. Tapi kita sekarang nak fokus apa? Menega pisang tepi jalan pun tak boleh maju. Itu 2 minggu tutup lah. Tutup sungguh. Menega lemang tepi jalan. Kau komplain je. Lemang tak masak. Viral bergaduh. Langsung tutup lemang. Apa nak jadi bangsa kita ni? Kalau kita tak bersatu. Kita tak tolong sama-sama kita. Allah Ta'ala bagi otak Jepun, otak Cina, otak Melayu sama ya. Cuma kita tak gembeling. Budak-budak kita buat apa? Anak-anak kita buat apa? Kita buat apa? Akhirnya kita menghabiskan otak yang sangat berharga untuk pada benda-benda yang tak faedah. Macam mana kita nak hidup dalam dunia cabaran yang begitu besar kalau otak ni kita tak pakai? Jadi tuan-tuan cari jalan macam mana kita di taman kita ni, kita gunakan otak untuk memajukan taman kita, masyarakat kita, anak-anak kita. Yang keempat, otak saja pun tak cukup kalau tidak ada hidayah yang keempat. Nama dia hidayah agama. Hidayah itu din. Nak hidup dalam dunia ni, kalau tak mau rebah, ikut agama. Kenapa Ustaz? Kerana orang yang benci kepada kita sangat ramai. Makhluk yang benci kepada kita sangat hebat. Dia bukan gila-gila, kecil-kecil punya gila-gila. Dia nak merosakkan kita ni tuan-tuan sangat hebat. Kesudahan dia apa Ustaz? Kesudahan dia nak tarik kita masuk neraka. Makna jahat sungguh Ustaz. Ya. Ada yang mengadu pada saya Ustaz. Nak tanya sikit macam mana cara nak minta maaf dekat syaitan. Saya tanya kenapa? Semalam saya maki dia. So, rasa macam berdosa sangat Ustaz. Kenapalah aku dikelilingi orang tak sihat tuan-tuan? Saya kata kak memang syaitan tu kena maki kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni maki syaitan. Syaitan minta maaf ya. Syaitan. Oh syaitan. Minta maaf ya. Minta maaf kejadah apa? Dia nak bawa kita masuk neraka. Tuan-tuan nak minta maaf ke dia? Selagi kita belum mati, selagi itulah dia nak bawa kita, teman dia dalam neraka. Bawa sekali. Sebab tu tuan-tuan dalam dunia ni lawan sungguh-sungguh dengan setan ni. Macam mana nak lawan setan Ustaz? Allah sebut dalam Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan dia. Dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jadi satu cara mengalahkan setan ialah ikut Islam. Ikut Quran, ikut Nabi Muhammad, ikut ijma', ikut qiyas. Selamat. Setan tak boleh buat apa. Masalah kita sekarang, kita tak ikut yang ni. Cabaran setan ni tuan-tuan besar. Sampai kita nak mati pun dia masih datang. Dah nak sakarat tu, dia datang. Menyerupa dia mak kita. Leman. Masuklah agama Yahudi Leman. Ni mak kamu Leman. Dia menyamar jadi mak kita. Oh, setan jahat tuan-tuan. Sebab itu bila orang sakit nak mati, kita kena talqin. Talqin di sini bukan buka buku. Jangan dia buka buku lah apabila datang kepada dia belum mati bang, sabar bang. Talqin di situ maknanya ngajar dia ngucap la ilaha illallah. Bukan suruh mengucap. Man, ngucap man, ngucap man. Jangan sebut la ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah. Lepas tu dia diam. Okey, kita pun diam. Biar dia tenang pergi. Datang pula menantu. Ayah! Ngucap ayah! Sibuk pula kamu ni. Ayah kamu dah ngucap dah. Waktu dia mengucap la ilaha illallah. Tiba-tiba minta air. Air. Lah air pula kamu. Pergi ambil straw.
Bagikan air pada dia. Bukan masukkan straw dalam mulut dia, masukkan melalui straw. Bila dia dah minum, ajar balik dia mengucap. Sebab tadi dia dah sebut air. La ilaha illallah. Dia pun ikut. Dia diam. Besok baru dia mati. Langsung tak bercakap. Walaupun semalam dia mengucap kalimah terakhirnya ialah La ilaha illallah. Ustaz, elok lepas dia minta air dia mati Ustaz. Kalimah terakhir dia air. Ustaz dia. Okey Ustaz. Macam mana nak mengajar dia mengucap? Dia ikut je betul. La ilaha illallah. Dia pun ikut. La. Itu betul tu. Dia sakit. Jangan tuan-tuan tu perbetulkan dia pula. Mat. La tu 4 harakat. La. Dia ni pasal apa? Dia suruh pederah 4 harakat. La ilaha illallah. Jenuh geleng kepala orang tua tu. Dia tu sakit. Lidah pun dah keras dah. Mana dia mampu lah. La. Betul lah tu. Bukan boleh kemas macam kita belajar tajwid. Itu drama buku 7. Drama buku 7 betul. La ilaha illallah. Woi senang benar mati kamu pun. Itu drama. Tanoi. Drama buku 7 tu nama tak ada lah nama tuan-tuan. Kalau yang jantan hero Haikal, Aiman, Danish, Ryan, Adam, Sidik. Tobat lahum tak ada tuan-tuan. Mana ada hero nama Sidik, Bidin lagi tak ada. Usop tobat lahum tak ada. Nama Ryan. Amboi nama. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah agama. Nak lawan setan, ikut agama. Lagi apa dia lagi yang nak ganggu kita ni? Yahudi dan Nasrani. Yang saya duk sebut tadi ni, hadis dahi dajjal tadi ni. Tuan-tuan ingat Yahudi dan Nasrani ni dia goda kita sikit-sikit kah? Allah gunakan perkataan walan tarda ankal yahud walan nasara tu. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita ikut jejak langkah mereka. Tiba-tiba ada orang yang buat kawan baik dengan Yahudi, pahaman Nasrani dia ikut. Dia mari pahaman macam-macam tuan-tuan. Dia bagi kita sesat. Sebab tu Nabi ni ajar kita macam mana nak lawan setan. Sayang orang hari ni lawan setan dia hanya belajar ruqyah. Auzubillah. Bukan yang tu. Bawa botol. Allah pula botol. Buang kat sungai. Sampai di sungai ada budak mancing, buka pula keluar balik tuan-tuan. Budak penin kita ni. Nak lawan setan bukan ruqyah saja. Jihad. Ni kita duduk di sini. Setan banyak. Tuan-tuan ingat setan tak masuk ke? Wah, dia ceramah lah pula. Aduh, kacau. Lagi dia masuk. Dia datang di mana? Di celah punggung tuan-tuan. Masih itulah gatal pula tu. Nampak? Dia duduk di mata tuan-tuan. Mengantuk lah. Waktu habis ceramah, tak ada siapa menguap. Tu setan tu. Bila kita semayang ramai-ramai ni, setan kata, semayang elok-elok orang nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti dia orang tengok aku semayang. Bismillah. Punya elok dah semayang. Tomak ninah, komplit. Tapi kadang-kadang dia lawan setan. Dia langkau setan. Banyak cakap engkau. Akhirnya dia semayang sunat. Dia semayang belakang-belakang seorang-seorang. Dia Allahu Akbar. Baru dia orang tahu. Macam ni lah bagus semayang. Nampak tuan? Tak menunjuk pada orang. Dua-dua sama. Dia bukannya ikhlas semayang. Setan jahat sungguh. Dia suka membazir. Dia suka bergaduh. Dia suka takutkan pada kita kemiskinan. Tuan-tuan nampak tak tabung derma. Berapa ramai setan kata jangan bawa duit. Apa salahnya tuan-tuan masuk duit dalam tabung? Masuk je. Takkan miskin orang bersedekah. Tapi setan cakap. Gunung Jerai, kalau kikis setiap-tiap hari pun, runtuh. Tambah duit engkau.
Akhirnya kita jadi kedekut. Kemudian datang kepada kita pula tuan-tuan gangguan daripada Yahudi dan Nasrani. Nak bagi kita rebah. Sebab tu Rasulullah ajar kita macam mana nak selamat daripada pahaman mereka. Sampai ada sahabat Nabi pergi berperang dengan Rasulullah, bawa senjata, mereka gantung senjata mereka tu dekat pokok. Nabi kata, cara yang kamu letak pedang-pedang kamu tu macam Yahudi letak, jangan buat. Sampai meletakkan pedang, macam mana Yahudi letak pun Nabi larang. Bayangkan. Bila nak datangkan seruan azan, masing-masing bawa cadangan. Macam mana kita nak panggil orang datang sembahyang? Kita ketuk lah, bunyi loceng. Udah macam orang lain. Kalau gitu kita tiup trompet, pon 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 pon. Tak boleh. Balik fikir dulu. Besok datang Umar kata saya mimpi ini kalimah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ni pun sama, yang ni pun sama. Inilah azan. Itu yang datang azan. Mula-mula cadangnya bunyi macam loceng tuan-tuan. Bunyi macam tentuang semuanya ada. Itu kan cara azan orang lain. Itu kan cara panggilan orang lain. Jangan tiru. Sampai Islam Rasulullah ajar pada kita bawa cara kita sendiri. Tapi sayang tuan-tuan. Bila kita buat hijrah, sambut hijrah. Tapi berapa banyak amalan kita, perangai kita, cara hidup kita masih lagi ikut cara Yahudi dan Nasrani. Pakaian kita. Jadi adik-adik, anak-anak yang datang ni, kita duduk dalam surau ni. Kalau boleh kita main semayang ni, baju kita tak ada lah tulis-tulis kat belakang. Baju jangan tulis-tulis. Kadang-kadang kita tulis belakang ni. Kita yang duduk di belakang ni duduk baca. Ronaldo. Semalam kena apa kosong tau. Sudah entah. Kalau tulisan, bahaya entah. Bahaya tau. Dia nak mari rosakkan kita ni, Yahudi dan Nasrani ni macam-macam. Dulu kita kata dia rosakkan daripada muzik, daripada filem, daripada itu. Sekarang ni tuan-tuan macam-macam. Dia rosakkan daripada makanan kita. Dia rosakkan daripada sistem riba kita. Dia rosakkan daripada sistem perniagaan. Dia rosakkan kita daripada makan minum, daripada kesihatan. Sampai kita hari ini bergantung dengan mereka. Dulu saya kata bila kita sakit, makanlah habatus sauda. Orang tibai saya. Kalau kita rasa ni, makanlah habatus sauda. Ustaz sendiri cakap, habatus sauda bukan ubat untuk semua penyakit. Lah. Sekarang, saya kata kenapa tak minum madu lebah? Ubat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Hari ini orang tak percaya dengan habatus sauda. Orang tak percaya dengan madu lebah. Orang tak percaya dengan ubatan harba alami yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Saya sampai sekarang, tuan-tuan, saya tak ada air hujan malam Jumaat, saya tak ada. Tunggu dia lama sikit, saya tak ada air hujan, saya bubuh dalam peti ais, jadi beku. Kemudian bila saya keluarkan daripada bahagian beku, letak dalam baldi, saya rendam kaki saya atas ais batu daripada air hujan tadi. Untuk nak bagi kuat kaki saya. Nak bagi kuat sarap-sarap saya. InsyaAllah. Saya tak pernah tinggal habatus sauda. Saya tak pernah tinggal madu lebah. Saya tak pernah tinggal minyak zaitun. Tak pernah tinggal. Sebab Nabi suruh buat. Minyak yang paling bagus ada. Makanan yang paling bagus ada. Minuman yang paling bagus ada. Tapi orang-orang Yahudi menjadikan makanan-makanan ni tak elok. Tak elok kata dia. Gula saya tuan-tuan 5. Lepas makan 6, 7. Bacaan gula saya. Tuan-tuan cuba tengok jadual saya. Ingat jadual saya. Hari Isnin saya di Rompin, Pahang. Hari Selasa, saya di Rompin, Pahang. Habis di Rompin tengah hari, saya datang rakaman KLFM di Ceras. Maghrib.
Habis 9 malam, saya patah balik ke Kuantan. Hari Rabu, sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Pahang. Habis di Kuantan, saya patah balik, saya ada kat Seremban Jaya. Malam. Hari Khamis pagi, saya naik kapal terbang pergi Kota Kinabalu. Hari Khamis malam Jumaat, saya ceramah dekat dengan Masjid Daerah Putatan malam tadi. Siang tadi, saya ceramah dekat satu lagi masjid dekat Kota Kinabalu. Saya sampai sini, saya ceramah dengan tuan-tuan. 9 suku pun tak habis lagi. Besok, pukul 9 sampai pukul 12 bas melawat sekolah saya nak buat ceramah dengan dia orang 4 jam. Habis ceramah besok, saya ceramah di Pulau Pinang. Habis Pulau Pinang, saya pergi pula ke Gadik Melaka. Habis di Gadik Melaka, hari Isnin 8.30 pagi, TV Hijrah live. 12.30 tengah hari, CIMB KL Central. Malam, forum perdana di Ipoh. Ustaz tak penat? Dok. Alhamdulillah. Ustaz makan apa? Makan nasi, makan apa? Ustaz tak penat. Sejak bila Ustaz jadi macam ni? 33 tahun dulu. Inilah kerja saya. Kerja. Hari-hari kerja. Sampai Abang Jamil, Allahu Akbar. Mana faham? Tak faham. Allah. Di mana saya dapat kekuatan? Ini macam Haji Bakhil tanya pula dekat Piramli. Di manakah kekuatan Datuk Hang Tua? Di kerisnya ke? Di tenaganya ke? Kata dia. Oh, Nuju 14 aja. Kekuatan Datuk Hang Tua bukan di kerisnya. Tapi pada huruf ta-nya. Buktikan. Nampak tuan-tuan. Kalaulah ejaan tuah, tawa alihah tuah diganti dengan bawa alihah, jadi apa? Buah. Datuk kenal hang buah? Tak kenal. Nampak tuan-tuan. Ini cerita Nuju 4 belalang tuan ni. Alhamdulillah, bila kita ikut sunnah, ikut hak Nabi cakap, ubat. Ustaz tak ada penyakit? Ada. Apa penyakit Ustaz? Tak boleh tidur. Saya tak tidur. Tapi saya boleh buat kerja. Saya mula-mula tak tidur dulu, 15 tahun dulu. Saya kata kat isteri saya, abang tak boleh tidur. Pergi hospital. Doktor bagi tu. Tu, suruh tidur. Tak mau tidur. Tak. Doktor bagi ubat. Tidur paling kuat. Pukul 3 pagi doktor datang. Saya duduk nyimbang dengan nurse. You tak mau tidur. Tak mau. Itu ubat paling kuat tu. Ya ke? Tak rasa mau tidur. Apa pasal lah? Apa siapa? You punya nurse cantik bah. Saya nyimbang dengan dia orang lah. Cakap. 3 malam balik tuan-tuan. Jenuh berubat, tak mau tidur. Sampai sekarang. Tak ada pula saya lemah badan. Jadi abang-abang, jomlah ambil hak Nabi sebut. Hak Nabi sebut. Bila saya cakap macam itu, orang kata dekat saya, Ustaz bohong. Bohong apa? Saya ada report, saya ada record. Pergi ke hospital, cek penyakit saya. Apa yang saya tak buat untuk penyakit yang heboh setahun 2 yang lepas? Yang keluar dalam surat khabar dalam TV, tangan saya jadi katak puru. Oh, kecoh. Orang datang jumpa Ustaz, tengok tangan. Tangan di mana? Tak ada apa, saya kata. Itu yang keluar katak puru tu. Itu bawah tempurung. Katak puru lah. Tuan-tuan, kecoh masa tu. Doktor ambil rambut, doktor ambil darah, doktor ambil kulit, doktor ambil kuku saya dia ambil, kulit saya dia kikis. Saya kata macam berubat saka pula doktor ni. Bila keluar result negatif. Negatif, tidak ada penyakit. Tak puas hati, pergi lagi dekat Serdang. Doktor ambil daging saya mentah-mentah. Saya kan dia cungkil aja. Rupanya dia guna jarum dekat peha saya, dia tarik. Fuyu. Mula-mula dia bius. Bius ke doktor? Kita bius lah. Kita bius statik lah. Tak ada sakit lah. Okey. Lepas dia bius, dia tepuk peha saya. Sakit tak?
Sakit. Bius belum jalan lah. Tunggu sekejap lah. Baik. Dia datang lagi sekali, tepuk lagi. Sakit tak? Tak sakit dah. Sudah jalan lah bius. Dia cocok, dia tarik naik. Aduh, sakit dah tu. Sakit. Aduh. Tadi you cakap tak sakit. Sekarang sakit. Bius tak jalan lah. Sudah. Gua suka hang lah. Dia jahit, tuan-tuan, saya tengok dia jahit mentah-mentah tu. Aduh, tak apalah doktor, you ambil lah. Janji saya tahu apa penyakit saya. 2 kali jumpa dia. Tak payah datang lah. Kali kedua tak payah datang dah. Okey. Faham? Okey, bila dia orang dah surrender, saya pergi Madinah. Macam mana ustaz pergi Madinah? Naik peterbang. Takkan terbang kot. Takkan wali kan naik peterbang. Tak, macam mana ustaz dapat idea untuk pergi ke Madinah? Itu rahsia. Tuan-tuan, 3 hari saya duduk di Madinah. Keluar, saya rasa satu benda yang berat selama ni duduk di badan ni. Allah, habis. 3 hari di Madinah, 3 hari di Mekah, balik Malaysia. Alhamdulillah. Dulu darah keluar. Tengah duk kuliah ni darah meleleh, tangan ni darah meleleh. Pakai topeng, tuan-tuan. Orang kata Ustaz Kazim ngada-ngada dia tu dia tarik perhatian. Kepala otak engkau tarik perhatian. Pandai cakap, tarik perhatian. Habis ni tuan ni. Tapi bila dapat benda yang ada di Madinah tu, tuan-tuan, Allah hebatnya. Allah Maha berkuasa. Tapi bila kita baca selawat syifa, orang kata syirik. Itu masalah. Kenapa hari ni, tuan-tuan, yang Nabi bawa, yang Quran tinggalkan pada kita, Nabi tinggal, kita tak mau ambil hak tu. Saya rasa, tuan-tuan, bila saya pergi hospital, doktor tanya saya, you sudah sembuh, sihat. You berubat di mana? Madinah. Dengan apa? Dia tengok muka saya. Tuan-tuan, yakinlah dengan agama kita. Dia menyelamatkan kita. Kalau kita tinggalkan agama, kita ambil separuh, kita tolak separuh, kita tak selamat. Dan yang terakhirnya ialah taufik. Nak selamat dalam dunia ni supaya kita tak rebah, kita minta kepada Allah supaya Allah berikan taufik pada kita. Saya ni pun belum tentu lagi, tuan-tuan, mati dalam keadaan iman. Tambah-tambah saya ni pun dah jadi penyanyi sekarang. Penyanyi jadi ustaz, ustaz jadi penyanyi. Ini pun tanda-tanda akhir zaman. InsyaAllah saya buat album 10 buah lagu dalam proses sekarang dengan KRU. Orang tanya saya, ustaz kenapa ustaz jadi penyanyi? Ceramah susah. Ceramah kena tolak. Nyanyi tak payah. Dan insyaAllah filem saya akan keluar pada bulan 11. Saksikan di panggung wayang. Orang tanya saya, kenapa ustaz jadi pelakon? Ceramah payah. Susah ceramah. Kena tolak. Pelakon tak payah. Sebab tu saya dah 33 tahun saya ceramah. Saya nak jadi profession lain pula. Penyanyi dan pelakon. Itulah jawapan saya. Nak ceramah ni macam-macam lah. Padahal saya ni dah otai. Otai dah saya ni. Saya tak kata saya ilmu banyak. Tapi apa salahnya? Permudahkanlah untuk ceramah, kuliah. Daripada budak kecil sampai orang tua. Semua kenal saya. Tadi Presiden Persatuan Pengilang-Pengilang Halal Food India, nama dia Azrful Aziz. Dia pun kenal saya. Turun-turun kapal terbang.
Datuk Kazim. Wah, dari mana ni? Dia dari India. Dia cari pasaran di Malaysia. Dia buat keluar kad. Buat keluar kad, duk cari kad dia mana. Tak apa. Tak ada kad, tak apa. Noh, saya selalu tengok you punya ceramah. Lah, tuan-tuan, Tara tu, Masya Allah, daripada India tu, nak pergi Dubai pula. Dia bawa hak dari Malaysia ni, I'm bring rendang, sate. Oh, cokodok tak buat, dia kata. Tuan-tuan yang saya muliakan. Mudah-mudahan bila saya ni, yalah saya pun takut. Bila saya berlakon filem, kadang-kadang ya. Sebab tu saya buat syarat. Bila Mamat Khalid panggil saya berlakon 18 Puasa dengan ya semua. Dengan yang meninggal baru ni Mak London, misal Pak Karim, Naya Pak Karim. Dia orang ni baik tuan-tuan. Pak Karim tu bagus, Aziz pun bagus, Osman. Tengah-tengah berlakon tu, sampai sekarang saya masih ingat. Tengah duk berlakon tu, stop, solat. Tu hak pegang hela. Solat. Semua berhenti berlakon. Dengan Pak Karim buka misai simpan. Saya lagi pakai balik. Misai palsu ya. Saya jadi imam. Allahu Akbar. Dia orang sediakan kemah besar kita punya surau ni. Segala kru, kameraman, semua backman, semua semayang. Tuan-tuan, saya dapat idea. Bila saya makan laksa dengan Allah Yarham Pak Karim, Mamat Khalid, Allah Yarham, saya tanya dekat dia, bang, baguslah bang. Semua orang semayang, bagus bang. Abang bukan apa bang. Abang takut pada Allah. Nanti kalau abang mati, kalau Allah soal abang nak jawab apa? Jadi abang sediakan surau. Wajib semayang. Hebat kan? Macam satu kelang di Sungai Petani, dia datang jumpa saya. Tahun lepas dia untung 150 juta. Kelang orang Melayu kita. Saya tanya, apa yang abang buat? Ustaz, setiap pekerja kami bila semayang Zuhur tamprin. Habis semayang Zuhur tamprin keluar. Siapa yang tak semayang saya panggil. Setiap pekerja dia punch card. Masya Allah. Saya jaga semayang Ustaz. Kalau Kak Nap tengok tamprin tak ada. Kak Nap kenapa tak semayang Zuhur? Muzur. Bidin kenapa kau tak semayang? Muzur. Wah, sudah tuan-tuan. Jom semayang. Sebab tu bila saya berlakon filem, antara syarat yang saya buat, kita semayang berjemaah. Pegang-pegang tak ada. Dalam filem tu saya muntah darah. Isteri saya dalam filem tu, abang. Mana ada suami bergelumpur muntah darah, isteri tengok aja. Mesti goncang, abang. Dalam filem tu, abang. Itu je tuan. Jadi bayangkan nanti, kalau filem dan drama, ustaz-ustaz ni jadi pengarah, ustaz-ustaz ni jadi penulis skrip, ustaz-ustaz ni jadi pelakon, agak-agak drama kita macam mana? Agak-agak lagu yang dinyanyikan macam mana? Itu tujuan saya buat. Supaya kita boleh masuk, kita ubah pelan-pelan. Alhamdulillah. Dan kita pun tak tahu kesudahan kita hijrah lagu mana, perakhiran dia. Jadi marilah kita minta supaya Allah berikan kita istiqamah. Ni surau ni, istiqamah jemaah di sini. Tuan-tuan jangan tinggal surau ni. Kalau boleh bagi cantik lagi. Saya mula-mula datang tengok comelnya surau. Cantiknya surau. Hidupnya surau. Seronok saya tuan-tuan. Mudah-mudahan surau kita bertambah lagi. Apa yang kurang kita top up. Kerjasama. Tak payah bawa pahaman-pahaman tu, tak payah. Kita duduk di sini ahli sunnah wal jamaah. Pahaman kita satu ya. Dah duduk sini. Mudah-mudahan Allah turunkan barakah. Perpaduan kasih sayang kita di sini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, naikkan darjat kita. Allah pelihara kampung kita, taman kita ni. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa.
Kita jumpa lagi. Saya dah ceramah di Malaysia ni dah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke sini. Kalau tuan-tuan nak jemput saya lagi, 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum